wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpah rahmatnya Allah hantarkan kita berada sekali lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Kita berada pada malam yang ketujuh, bermakna kita berada di awal bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini mengikut yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Tahap-tahap ini disebut oleh Rasulullah, maka itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang tak boleh dipertikai oleh sesiapa. Kadang-kadang kita namakan bulan Ramadan tu bulan ibadat, bulan itu, bulan ini. Kita kata bukan bulan pesta, bukan apa, bukan itu, bukan ini. Itu yang kita sebut. Tetapi yang disebut oleh Rasulullah itulah yang perlu kita pakai. Syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu dibagi 3. 10 hari yang pertama, daripada 1 sampai 10, termasuk kita sekarang ni dalam minggu dalam 10 yang pertama. Waktu ni, kata Nabi, waktu Allah Ta'ala nak turunkan rahmatnya begitu banyak. Lebih banyak lagi daripada hujan yang lebat. Rahmat Allah Ta'ala turun. Dan pada 10 yang kedua, mulai 11 sampai 20, waktu-waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak turunkan keampunan. Duk tunggu saya, siapa yang nak minta ampun. Allah Ta'ala sangat-sangat nak mengampunkan hamba. Dia turun keampunan cukup banyak, cukup lebat. Dan pada 10 yang terakhir, waktu itulah nama-nama orang yang menjalankan ibadat itu yang akan disenaraikan oleh Allah nak dihantar ke syurga. Kita ambil minggu 10 yang pertama seperti kita ada sekarang ni. Rahmat Allah SWT memang turun lebat, turun banyak. Sebab yang menyampaikan ialah Rasulullah sendiri. Tetapi kita ingat ada Nabi menyebut juga, rubba min sa'imin la yajid min siyami illa al-ju' wal 'atash. Nabi sebut juga jangan pun. Nabi kata kadang-kadang orang berpuasa tu dia tak boleh apa pun puasa dia, melainkan boleh lapar dengan dahaga. Tu yang macam mana yang rahmat turun banyak-banyak tu. Rahmat turun banyak. Adakah kita dapat rahmat tu? Yang ni yang kita nak sebut. Kita insya-Allah akan dapat kalau kita tadah bekas untuk diturunkan rahmat ke dalam bekas tu. Macam hujan lebat turun, tapi kita buat tak peduli tu, tengok je, tak dapat. Kita tadah bekas,
baru dapat. Macam sebentar tadi kita tengok hujan turun lebat, tapi kita tak dapat air apa? Sebab kita tak tadah bekas. Apa dia bekas yang kita nak tadahkan untuk nak dapat rahmat Allah? Satu saja. Perasaan hati kita senantiasa berasa kesian, belas kesian kepada orang-orang yang malang. Kalau kita teringatkan saudara-saudara kita di Gaza sekarang ni, kita ada waktu berbuka puasa, saya pun berbuka puasa di sini. Bukan main sedap lagi yang dihidang tu. Ayat oring lah, ayat teh lah. Tak boleh makan banyak mana pun, tapi sedap. Bila teringatkan saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, berbuka puasa ke dia orang tu, jangan yang peluru kiri kanan meletup sana ni, hancur lebur, tak tergamak nak minum sampai 2 gelas. Teringatkan mereka. Jadi inilah dia, puasa tu hendaklah kita sediakan bekal. Bina hati kita tu. Kalau hati keras pun binakanlah, asuhlah, mudah-mudahan dia lembut. Rajin-rajinlah kita melawat hospital, tengok orang yang patah, tengok orang yang, saya pergi tengok kawan di hospital, dia kata sabar, sabar, syiddatul wa tazul, redalah dengan ujian Allah, sabar benar. Saya kata ke dia, iza ahabballahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Allah Ta'ala kalau dia nak sayangkan hamba ni, diujinya hamba tu dengan macam-macam, dengan sakit, dengan apa. Siapa yang redha dengan ujian Allah, dia dapat keredaan Allah. Meleleh ayat mata dia, saya redha, dia. Alhamdulillah, saya melawat awak. Saya pun balik tengok, itu kamu, esok aku pula sakit macam tu juga. Semua ujian dia Allah. Sebab itu kita lupakan dulu pesta-pesta tu. Kita bagi tumpuan kepada nak membina hati kita supaya dia ada rasa belas kasihan. Begitu juga dengan nak buat macam mana nak bagi hati kita kasihan, belas. Nak buat macam mana? Kita rajin-rajin pergi ziarah orang-orang yang malang, orang yang kena bencana, kena bala. Hospital tu tempat yang sebaik-baiknya, kita rajin pergi melawat situ. Kalau pergi ke supermarket tu, sehari, seminggu sekali cukup lah kot. Pergi hospital, pergi kerap sikit. Macam itulah juga keampunan Allah. Apabila masuk 10 yang kedua, kita kena perbanyak-banyakkan istighfar. Kena banyak-banyakkan istighfar. Dan cepat-cepat bertaubat di atas kesalahan yang kita buat. Sama ada kita sedar atau tak sedar, dosa kita banyak. Nabi kata, at-taibu habibur rahman, at-taibu kaman la zambalah. Orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat seolah-olah tak buat dosa. Inilah peluang dia dalam bulan Ramadan ni. Karena bulan-bulan lain, ya, tapi dalam bulan Ramadan ni sengaja Allah Ta'ala jadikan bulan ini bulan yang ganjaran pahala berlipat-lipat ganda. Nabi kata, man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Siapa yang membuat ibadat wajib dalam bulan Ramadan, seperti kita semayang Isya tak ni, semayang wajib, pahala dia semacam kita semayang Isya 70 kali di masa lain. Suatu waktu semayang Isya kita semayang tak ni, pahala dia macam 70 kali semayang Isya di luar bulan Ramadan. 70 kali kena. Banyak tak banyak? Kalau begitulah keadaannya, takkanlah ada orang peluang nak pergi pesta, nak pesta ni. Tentu dia nak bagi tumpuan pada kerja-kerja ni yang Ramadan datang hanya setahun sekali. Alhamdulillah kita bersyukur sebab kita sambut Ramadan tahun ni.
tahun depan sambut ke kita tak tahu. Bagi saya lah, saya anggapkan Ramadan inilah Ramadan yang terakhir. Ramadan pula saya tak sempat dah, saya pergi menghadap Allah. Inilah yang akhir. Sebab itulah macam mana sibuk sekalipun saya nak isikanlah peluang-peluang yang ada ni. Begitu juga kita kehendaki kawan-kawan kita yang lain. Saya tengok muka masing-masing cernih. Tadi buka puasa tengok 5-60 orang lebih. Saya kata alhamdulillah. Masjid ini makmur. Masjid ini dan orang yang bertugas di masjid ini akan dapat ganjaran pahala yang banyak. Buat bukan menunjuk ke orang, buat semata-mata kerana Allah SWT. Taubat ni jangan tunggu-tunggu. Nak tunggu bagi tua sikit baru nak. Mana tahu kata tua kamu nak hidup sampai tua, mana tahu. Umur berbelas tahun pun mati. Umur beberapa minggu pun mati. Bukan kerja kita. Bertaubat daripada sekarang ni, jangan tunggu tua daripada sekarang ni. Dan tengah penuh kesedaran. Hadirin sekalian, berbalik kepada ada orang sebut bukan pesta pasal Ramadan, bukan pesta. Ialah bukan pesta, tapi mereka cari rezeki. Cari yang lain. Tak apa, cari rezeki tak apa. Nabi pun sebut syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Pada bulan Ramadan juga Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Buat kerja sikit Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Tu kelebihan Ramadan. Bulan-bulan lain dia tak sebut, tapi bulan Ramadan sebut syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Lebih-lebih lagi orang yang mengusaha pasal Ramadan tu, dia buat sehabis elok tapi baik yang dibuat untuk dirasa oleh kawan-kawan bila makan. Alhamdulillah, syukur. Ni kalau pergi beli-beli balik tokak-tokak tak putus pun. Lihat malu tu. Dia kata nak buat kan, nak menyaga ni. Teruk kita kata. Kalau dia makan tu kata Masya Allah, Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi. Siapa buat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Bagus, buatlah. Tapi jangan letak yang pertama pasal Ramadan. Jangan yang pertama. Kita bagi keutamaan dan yang lain. Bukanlah pasal saya ni tua, minum air 1 gelas dah cukup. Kau nak ikut nafsu nak makan, nak minum sampai 8 gelas pun boleh. Tapi jangan dah sampai begitu. Cakap hilang dahaga cukup. Lapang sikit tak apa, kita puasa. Kata. Hadirin sekalian, itulah yang nak diingatkan, bahawa kita buat sesuatu bagi orang lain puas hati. Kalau kita kata saya nak menjaga lain nak cari keuntungan, tetapi dalam masa yang sama saya nak buat bagi elok lah, bagi orang makan dia bersyukur pada Allah SWT. Kalau tak untung banyak pun, tapi saya nak bantu mereka supaya mereka dapat. Mana dia orang sibuk tak sempat nak buat, tak apa, beli-beli buka puasa. Saya pun jarang sangat buat masakan di rumah. Beli sikit, jangan beli banyak-banyak, tak habis. Kalau ikut nafsu, tengok bukit tu semua ulam lah. Satu bukit tu rasa nak habis, padahalnya Allah kena 2 tu cukup. Nafsu kita tu minta yang lebih-lebih, maka hilanglah maksud puasa. Puasa tu nak bagi rasa lapar, puasa dahaga, puasa letih. Kalau orang buat tak elok kat kita pun, kita tidak balas yang tak elok. Kata Allahumma inni saim, ya Allah, hamba-Mu berpuasa. Nak jaga. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini juga Allah SWT nak menguji kesabaran kita. Orang tanya saya, sabar tu apa dia? Saya kata sabar tu satu kekuatan. Bukan kekuatan riang ni, kekuatan hati. Kekuatan macam mana? Kekuatan hati kita, kita boleh kawal nafsu kita. Nak kawal kabau liang mudah, tapi nak kawal nafsu lebih teruk.
Dia ada kebau liang, kita pergi depan dia, kita ambil pacak benar depan dia. Wal yatalattaf wa la yush'iran nabikum ahada. Dia tak berani main. Senang. Tapi nafsu hang kata lah macam mana, dia goda tu, dia kacau tu. Dia perlu lebih kuat daripada itu. Apa kita nak buat? Nafsu dia minta semua benda-benda yang tak elok. Tak ada nafsu minta benda yang elok. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu senantiasa dorong buat benda-benda yang berdosa. Tetapi kita ada kekuatan. Hang kuat macam mana pun aku lawan. Sebab aku dah ambil, aku janji dalam waktu malam tolong kita puasa. Kita semayang tarawih, orang semayang 8 rakaat, orang semayang 20 rakaat, orang semayang 40 rakaat, ikutlah, ikut kemampuan. Tapi selepas rakaat yang terakhir, kita semayang witir. Witir ni kita buat tiap malam dalam bulan Ramadan. Apa dia? Waktu witir ni, waktu inilah kita nak pasang niat. Ya Allah, hamba-Mu berazam, berniat sepenuh hati, besok pagi hamba akan pantang diri hamba membuat benda-benda haram. Dia tarik macam mana, insya-Allah tak akan buat benda-benda haram. Aku berjanji denganmu ya Allah, berjanji ya Allah. Kita ambil motivasi tiap-tiap malam. Besok kalau tergerak nak buat, aku janji semalam dengan Allah, berjanji sama makhluk, kalau aku mungkir berdosa, kalau aku mungkir janji dengan Allah lagi teruk dosa, aku tak akan mungkir. Jadi kita kuat. Teringat nak buat benda pelik, orang maki kita menidih dalam kepala, nak balas balik maki tu. Hang maki aku sekali nak balas 40. Dan nego kata, jangan begitu. Kata, saudara, saya puasa, kata dia. Tak mahu saya puasa. Lagu tu tak apa. Saya harap Allah Ta'ala ampunkanlah dosa saudara tu. Alhamdulillah, cantik. Maka rahmat Allah turun, keampunan Allah turun. Kalau mudah-mudahan 10 hari pertama yang kita akan lalu, ada berapa hari lagi, ada 3 hari lagi, kita akan habis. Yang dah lepas dah, Alhamdulillah. Yang akan datang pun insya-Allah akan jadi macam tu juga. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama tu kita dapatlah keredaan Allah sebenar-benarnya, maka kita layak naik derajah. Kalau orang pergi sekolah darjah 1 naik darjah 2. Kalau tak layak duduk kelas tu, kelas batat tu. Oh, berapa kali duduk lagu tu? Bayar dah. Kita kena ada perubahan. Puasa tahun ni kita nak buat lebih baik daripada tahun yang lepas. Kita bagi motivasi macam tu, insya-Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, kalau kamu taat pada Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Tak larat macam saya pun jadi kuat. Dia kata, Masjid Najah, jom. Saya lama dalam Masjid Najah ni. Rupa-rupanya sepanjang program-program saya dalam di luar bulan Ramadan ni, masjid ni saja yang teruskan program. Walaupun kita buat dalam masa 15 minit antara waktu tu. Tapi kita tak mau tinggal program kita nak teruskan. Begitulah menandakan bahawa ada istiqamah dan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beritahu di masjid lain, dia berkata, Ustaz, kita mahu bulan Ramadan kita berhenti. Berhenti. Dan dia berkata berhenti, saya berhenti lah. Kalau dia berkata terus, saya terus. Tapi saya nak bagi tahu bahawa yang rasa terus ni adalah orang-orang yang berminat nak mencari pahala pada Allah SWT. Sebab itu ada keberkatannya. Saya cukuplah setakat tu. Kita buat apa untuk nak menggantikan 8 rakaat tu, 4 rakaat tu, 15 minit. Sikit pun tak apa, asalkan ada manfaatnya. Nak mengingatkan kita balik semua, marilah semua kita tadah bekas untuk mendapat rahmat Allah. Rahmat tu apa? Rahmat tu semua benda-benda yang baik. Kalau sakit, sihat, rahmat. Kalau miskin, jadi senang kaya, rahmat. Kalau susah hati, bahasa tenang hati, rahmat.
Kau tidur letak kepala sampai pukul 2, 3 tak boleh nak lena lagi, tu bukan rahmat. Letak kepala di bantai, alhamdulillah, tidur. Saya rahmat daripada muda sampai lah ni, letak kepala di bantai, susah hati macam hilang. So saya nak minta Allah Ta'ala hidupkan, esok nak bangun awal. Mana? Kalau orang tak bawa kereta, tak sampai ke masjid. Saya nak sembahyang masjid, kamu fikir, aku nak pergi masjid, hampa tak mau tolong, aku tak sampai. Aku tak berdosa, hampa tak mau tolong, tak berdosa. Dia bawa pergi masjid. Bukan, hampa pergi lain tak apa, tak bawa pergi pekan tak apa, tak bawa pergi pasar tu saya tak mau. Saya kata, beli sudah lah, buat balik lah apa pun. Beli pisang goreng tu 3 keping tu cukup dah. Beli berapa banyak ayat, 1 gelas tu cukup. Ni beli sampai 1 timba buat apa? Beli tu mengarut. Yang tu lah barangkali. Tapi saya rasa kita sini bukan macam tu. Saya tengok daripada hidangan tadi pun, oh ni pun makan sok pun dah cukup dah tu. Tahu yang tu makan sok pun boleh dah. Kalau saya lah, kalau orang lain tak tahu. Sok nak makan apa? Bangun bukan nak makan. Bangun kerana Nabi kata dalam waktu sahur lah orang-orang yang beribadat beristighfar. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur lah orang beristighfar. Orang lain semua lena, tapi kita bangun beristighfar. Dalam bulan Ramadan ni peluang Allah Ta'ala bagi kita bersyukur dengan sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini memberi keberkatan. Kita doakan, kerana Nabi kata orang yang berpuasa Allah Ta'ala tidak tolak doa dia. Marilah kita semua yang berpuasa ni, marilah semua kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada umat-umat Islam kita yang diratah setiap hari di Palestin. Marilah kita mohon kepada Allah, berilah pertolongan kepada mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Mereka mempertahankan bumi-bumi Anbiya. Kita tak boleh pergi, tapi kita iring dengan doa. Doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Salatu jami'ah rahimakumullah.